poligami sensitif. Tuan dan sekalian, saya tahu dia pertama sekali poligami itu adalah sebahagian daripada syariat Islam. Itu sebahagian daripada syariat Islam. Dia termasuk dalam sunnah baginda SAW. Bila kita tu yang kita boleh haram, macam mana orang nak kata harus? Nampak? Dia macam ni. Mula-mula kita nak cakap ni, kita kena cerita dulu apa maksud sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni seperti yang dijelaskan oleh para ahli ilmu, ulama-ulama hadis, antara Ibnu Hajar, juga As-Suyuti, juga Al-Iraqi, ma ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyah aw khuluqiyyah. Sesuatu yang bisa diriwayatkan daripada Nabi, sama ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, sifat Nabi, sifat akhlak Nabi, ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi. Sesuatu dinukilkan daripada itu semuanya hadis. Semuanya hadis. Begitu juga semuanya sunnah. Cuma ada ahli ilmu membahagikan, ada sunnah yang disyariatkan kita mengikutinya, ada sunnah yang tak disyariatkan. Sebenarnya pembahagian ini kurang tepat. Apabila kita bercakap dengan ciptaan, bagaimana kita nak mengikut? Hidung kita nak buat macam hidung Nabi, tak tahu macam mana. Mata nak buat macam mata Nabi, kulit nak buat macam kulit Nabi, tapi dia nak kerja sel pula. Jadi payah. Kita kulit ni tak berapa nak clear. Maksudnya dari sudut kulit lah, kita bukan cakap pasal dia. Kulit ni kita dah gelap macam ni. Tengok disebut dalam Syama'il Muhammadiyah tentang Nabi SAW, nak bagi dia putih logo Nabi. Tak boleh. Itu dikategorikan menukarkan ataupun taghyir li khalqillah, tukar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi ada tentang perkara-perkara perkataan Nabi, perbuatan dan pengakuan akhlak Nabi, semua ni itu adalah sunnah. Nabi cakap pasal Quran, pasal fardunya salat, itu adalah sunnah. Sunnah Nabi SAW. Nabi cakap tentang fardu haji adalah sunnah. Zakat adalah sunnah. Bukan sunat nak kita cerita ni. Nampak? Sebenarnya dua-dua dalam bahasa Arab dia sebut dua-dua, sunnah dengan sunat. Sunnah dengan sunnah ni semacam je, maksud dari sudut sebutan, tapi hakikatnya berbeza. Sunnah yang sunat yang kita faham ni, itu adalah hukum hakam yang 5. Daripada sunnah Nabi semua ni, apa hukumnya? Oh, sunnah ni hukumnya wajib, sunnah ni hukumnya sunat, sunnah ni hukumnya harus. Dan Nabi meninggalkan benda ni. Sunnah Nabi tinggal sunnah. Tinggal Nabi itu hukumnya makruh. Tinggal Nabi dalam bab ni hukumnya haram. Dalam bab ni Nabi tak kata apa, Nabi tak lain, Nabi tak larang, oh harus. Nampak? Ini dari sudut al-ahkam, hukum. Yang ini dari sudut sunnah, mungkin Nabi SAW. Poligami, kita dah tak bak. Sunnah yang sunat kan? Ataupun sunnah yang harus? Sunnah yang harus ke sunnah yang sunat? Asasnya. Macam mana kita boleh kata harus Nabi buat? Bukan Nabi tak buat, Nabi tak kata apa. Kalau sekiranya Nabi SAW tak kata apa, Nabi tak komen, Nabi tak bagi apa, contoh, asal pada minum air Coca-Cola, harus ke enggak? Coca-Cola harus minum lah. Tak ada larangan, tak ada suruhan, tidak. Adapun poligami, Nabi SAW buat kan? Maka dia berarti sunnah yang sunat. Sunnah yang sunat lah. Sebab ada anjuran daripada Nabi SAW. Tapi wajib ke tak? Tu pun mengatakan nak poligami ni, dia kena tengok syarat-syarat dia. Dia kena tengok syarat-syarat. Ni bagi support je lah. Kalau ada buah. Tak ada sungguh. Kita kena tengok dia punya syarat-syarat dia. Allah Subhanahu Nabi SAW sebut tentang al-istita'ah, kemampuan. Kemudian Nabi SAW sebut tentang al-adl, adil. Dua ni merupakan perkara yang paling penting bagi orang nak berpoligami.
Masalahnya lah ni, yang ramai nak poligami ni, bila nak poligami, sunnah Nabi ni, nak faham sunnah Nabi. Dia tak agak ni dia bukan pergi mengaji pun. Sembahyang bang pun tak tahu ketahuan dah. Jadi tapi ini adalah hakikat yang berlaku. Bukan bererti kata oleh kerana pasal dia tak sembahyang dia tak boleh poligami. Tak. Tapi maksud saya pada hari ini, cara dia menggunakan dalil tu. Yang ni yang saya katakan, dia jadikan dalil tu sebagai satu bahan kosmetik. Kita juga tak mau sikap terlampau dalam nak tolak poligami, kelak anti poligami. Astagfirullahaladzim. Ini mai daripada hadis Nabi SAW. Jadi apa pun nak jadi, lah ni pun ada program-program reality. Jadi ustazah terpilih, apa tu, ustazah apa ni, macam jadi ustazah lah, dan sebagainya. Piduk habak pula, oh kita tak boleh terima poligami. Tak payah cakap benda tu. Ini syariat Islam. Asasnya kamu kena terima dia sebagai satu pensyariatan yang dibenarkan di dalam Islam. Akidah mesti terima, tak boleh ada keraguan. Ini hakikat iman kita ni kepada syariat Nabi SAW. Itu satu, takbir, akidah dulu. Lepas tu soal realiti, suami kita mampu ke tak mampu ke, kita mungkin tahu menilai. Kita mampu memberi nasihat dan teguran kepada dia. Soal dia nak buat juga, adakah kita ada daya untuk menghalang dia? Tak ada daya untuk menghalang dia. Tak mampu untuk menghalang dia. Jadi dia nak buat, dia tak mampu, dia tidak adil, dia ada masalah keuangan, dia ada masalah sikap dia. Dia nak buat benda-benda yang dia nak laksanakan ini juga. Ini satu sunnah Nabi SAW. Tapi dia orang yang tak cukup syarat untuk buat. Dia tanggung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kesilapan dan kesalahan. Tapi sampai kita nak buat anti, nak buat kata Nabi SAW tak seru pun, Nabi seru pada seorang saja. Kita nak tahu mana bila kata Nabi tazawwajul walud fa inni mukathiru bikumul umami yaumal qiyamah. Nikahilah kamu wanita-wanita yang dapat melahirkan, memberikan kamu banyak anak. Sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku di akhirat kelak. Jadi kalau dengan isteri pertama dapat zuriat seorang dua, nak zuriat ramai lagi, cari lagi, dikahwin lagi dengan alasan zuriat contohnya. Itu satu alasan yang munasabah sebenarnya. Tapi dengan syarat-syarat tadi, mampu dan adil. Dia tak boleh dengan bini pertama ni dapat terbang dia. Oh, pergi bercuti dah 3 bulan. Dia tinggal lah bini yang tua ni seorang-seorang kat rumah. Yang bini tua ni dia tak pernah bawa pergi ke mana apa. Lepas tu dia kena bawa adil. Contoh adil dah saya bagi Bini tua ada anak 3 orang. Bini muda tak ada anak lagi lah. Bulanan dia nak bagi gaji. Dia nak bagi apa dia bagi? Allowance. Astagfirullah. Silap perkataan. Allowance. Dia nak bagi allowance dekat bini tua. Dekat bini tua kalau dia bagi 1,000, bini muda dia tak ada bagi 1,000. Tak kena. Dia kena bagilah yang ni, nak kena jaga. Tengoklah dia punya urusan kehidupan dia, bulanan dia macam nak kena dulu. Dia kena kekalkan kalau ini 1,000. Yang ni 500. Contoh. Itu baru dia bagi adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang ni dia beli Alphard, sesuai lah. Sebab anak 3 orang. Hak ni pada kancil sudah lah. Tak contoh lah. Ada kancil. Sesuai lah. Dia bagi loksit. Maksud saya nak khabar, nak bagi gambaran saja dari sudut keadilan, bagaimana si suami itu dia menyusun rumah tangga dia dengan cara yang dengan cara yang adil, yang difahami menurut Islam, sesuai dengan tempatnya, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi sebenarnya bagi orang yang seperti ini, golongan-golongan yang banyak pada hari ini ada golongan-golongan sister ini Islam. Sebagai bahkan majoriti mereka yang bercakap isu-isu yang seperti ini. Kemudian ada lagi beberapa jenis kelab ni duk anti poligami ni, tak ketahuan jadi maknanya ni tak betul. Ini tak betul, tuan-tuan dan puan tak betul. Ini salah dalam sudut syariat dan pendekatan Islam. Kalau tak reda soal kita tak boleh nak terima dan sebagainya, yang tu isu peribadi. Itu isu masalah emosi masing-masing. Adapun dari sudut Islam, itu adalah pensyariatan yang diizinkan. Daripada keluar pergi berzina lah ni teruk, dan ni banyak pusat-pusat yang tak sepatutnya ada. Pusat-pusat urut lah, pusat-pusat kelab-kelab lah dan sebagainya, ada bekalkan perempuan dan sebagainya. Jadi daripada
melakukan perkara-perkara seperti itu, lebih baik melakukan satu tuntutan syariat. Sebenarnya orang tak melihat benda ni, orang melihat sebagai satu benda yang merosakkan rumah tangga, merosakkan rumah tangga bila suami kurang salah satu daripada saya sebutkan tadi. Sama ada dia tidak adil ataupun dia tidak berkemampuan, dia akan melakukan kerosakan. Ini duk menagih dadah bunyi kepak. Betul tak ni? Kan ni masalah ni sebab tu di Malaysia bukan kata tak bagi, kadang-kadang orang lelaki nak kahwin dia kata apa lah di Malaysia ni payah nak kahwin 4 ni, sedangkan ni sunnah Nabi apa semua. Dia kena faham bila berlaku pejabat-pejabat agama ni yang nak tahu keizinan isteri, nak tahu memang dari satu sudut tak payah buat lah nak keizinan isteri pertama tu, tapi hakikatnya apabila berlaku penipuan-penipuan, si suami dia tak bagi nafkah pun kat isteri pertama dia, dia melakukan kezaliman pada isteri pertama dia. Sebab tu pejabat agama ni dia buat satu undang-undang, mesti nak dapat tahu izin dari isteri pertama. Apa dia bagi nafkah cukup ke tidak, dia ni ke tidak. Kalau dia tak adil dari isteri pertama, lepas tu nak pergi cari dia, nak buat apa? Satu ketidakadilan berlaku. Sebab tu dia perketatkan sedikit. Ketatkan bukan dalam erti kata nak melarang benda ni, ketat dalam erti kata berlaku penyelewengan dan sikap yang mementingkan diri sendiri bagi orang tertentu. Dia bersanggup buat macam-macam. Ada orang yang dah ada kemampuan, cerita lain lah. Orang yang masalah yang berlaku ni bila orang tersebut dia kurang salah satu daripada kedua benda ni. Walaupun ada kemampuan, tapi dia bersikap tak adil. Dia duk pukul, dia duk belasah isteri dia di rumah, apa semua tahu tak tahu. Lepas tu duk komen kata mak pasal puan nak kahwin pun payah apa semua dan sebagainya. Jadi ini masalah yang berlaku. Macam tu juga mahar. Bila di Saudi dulu di Arab Saudi mahar murah je. Pasal nak sesuaikan dengan tuntutan Nabi SAW. Nabi tuntut perkahwinan yang paling bagus adalah mahar yang paling murah. Tapi bila berlaku penderaan ke atas wanita, ketidakadilan ke atas wanita, perempuan di Saudi pada zaman tersebut dah tak kerja. Tak ada kerja bagi wanita. Lepas tu mahar murah pula. Jadi lelaki-lelaki ni ambil senang. Dia rasa tak mau cerai abang, dia cari orang lain pula. Rasa tak mau dia cerai abang, lepas tu dia pukul, dia belasah apa semua. Jadi menyebabkan kerajaan Saudi rasa bertengah dalam isu ni. Dia naikkan mahar sampai berapa? 100,000, 200,000, 300,000, ya. Lepas tu kena ada rumah, kena ada kereta, semua kena ada lengkap. Dalam rumah tu kena ada semua lengkap. Jadi dia angkatkan pasal apa? Kemaslahatan. Yang ini bergantung kepada kecerdikan pemimpin sesebuah negara. Macam mana dia nak kawal agar tidak berlaku kezaliman ke atas wanita, begitu juga kezaliman ke atas lelaki. Syiah sebab senang, dia pun muta'ah. Di mana-mana KP ni sat muta'ah. Syiah ni senang je. Orang yang buat muta'ah tu, abang dekat dia, abang kata ada adik yang bagi nak muta'ah kat. Taubat dia bagi. Betul. Tapi depa yang duk pegang dengan Syiah ni, yang tu yang dia buat syok tu. Duk pergi sana, pergi sini, muta'ah 6 hari, nikah kontrak. Itu muta'ah, nikah kontrak. Jadi ini benda-benda yang dilakukan. Wallahu a'lam. Pendapat saya lah.